Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung belajar bahagian yang keempat, bab 1 Matematik KSSM tingkatan 4. Dalam video kali ini, kita akan belajar dua standard pembelajaran. Yang pertama ialah melakar graf fungsi kuadratik dan yang kedua ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Untuk standard pembelajaran yang pertama, kita belajar cara melakar graf fungsi kuadratik. Ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf fungsi kuadratik ialah seperti berikut. Yang pertama, bentuk graf yang betul. Yang kedua, berapakah nilai pintasan Y. Yang ketiga, apakah nilai pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Jadi caranya ialah sebelum kita melakarkan graf, kita lihat empat perkara ini. Senaraikan empat perkara ini iaitu yang pertama bentuk graf. Cara menentukannya ialah kita lihat pada nilai A. Daripada bentuk A persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambahkan dengan C sama dengan kosong. Jadi untuk mengetahui bentuk graf, kita lihat pada nilai A di sini. Yang kedua, untuk melihat pintasan Y, lihat pada nilai C. Dan yang ketiga, untuk pintasan X yang melibatkan ungkapan yang boleh difaktorkan, kita akan lihat di manakah ianya bersilang pada pasti X dengan cara menggantikan Fx bersamaan dengan kosong, kemudian difaktorkan. Namun demikian, jika fungsi tersebut tidak boleh difaktorkan, kita akan menggunakan satu titik yang memenuhi persamaan kuadratik tersebut. Dan yang keempat ialah untuk melukis dengan betul, perlulah mencari nilai di manakah nilai paksi simetri menggunakan formula negatif B per 2A. Daripada sini kita lihat untuk menentukan nilai B, kita boleh tentukan di manakah kedudukan graf tersebut, sama ada terletak pada paksi Y ataupun berada sebelah kiri atau sebelah kanan dari paksi Y. Cikgu akan tunjukkan cara melakar graf fungsi kuadratik. Ada dua kes yang terlibat yang boleh dikategorikan. Yang pertama ialah yang bersilang pada paksi X. Untuk mengetahui bersilang pada paksi X, ini melibatkan fungsi kuadratik yang boleh difaktorkan. Jadi mana yang boleh difaktorkan bermaksud graf tersebut boleh bersilang pada paksi X. Di langkah yang pertama ialah mana-mana fungsi yang diberi, ada empat perkara kita perlu tentukan sebelum melakarkan graf. Yang pertama ialah bentuk graf, lihat pada nilai A di sini. Nilai A-nya adalah positif. A positif bermaksud grafnya melengkung ke atas. Kemudian pintasan Y kita lihat pada nilai C di sini ialah 3. Kemudian untuk mencari pintasan X, perlu difaktorkan. Okey, dengan menggunakan kalkulator faktorkan, kita akan dapat nilai X-nya bersamaan dengan 3 dan satu lagi X bersamaan dengan 1. Kemudian tentukan paksi simetri dengan cara mengira negatif B perkara dengan 2A. Negatif B nilainya di sini ialah negatif 4. Jadi kita letakkan di sini negatif 4 dibahagikan dengan 2A. A ialah 1. Selesaikan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi kita lakarkan graf fungsi kuadratik yang terlibat. Di sini paksi X. Di sini ialah Fx. Tandakan maklumat penting. Yang pertama ialah pintasan paksi Y pada 3. Pintasan paksi X pada 1 dan juga pada 3. Kemudian paksi simetrinya ialah pada 2. Okay, di sini pada 2. Jadi lakaran graf tersebut, graf yang terlibat ialah grafnya melengkung ke atas. Jadi kita buat lakaran biar lalu semua yang telah ditandakan ini. Jadi inilah dia bentuk graf fungsi kuadratik bagi soalan A. Untuk soalan B pula, cara yang sama bentuk graf, kita lihat pada nilai A positif.
A positif bermaksud grafnya melengkung ke atas. Pintasan Y kita lihat pada nilai C di belakang ini iaitu 9. Pintasan X kita faktorkan menggunakan kalkulator sama dengan kosong. Didapati dalam kes ini X cumalah satu nilai sahaja iaitu 3. Kemudian negatif B per 2A, negatif B ialah negatif 6. Di sini nilai B-nya adalah negatif 6. Diletakkan tanda kurungan negatif 6. Tukarkan dengan 2A. A ialah 1. Selesaikan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi sekarang kita mulakan melakar graf fungsi kuadratik yang diberi iaitu di sini ialah X. Ini ialah Fx. Jadi tandakan persilangannya pada 9. Persilangan paksi Y pada 9. Persilangan paksi X pada 3. Satu titik sahaja. Paksi simetri juga pada 3. Jadi ini bermaksud grafnya adalah melengkung ke atas. Di melengkung ke atas menyentuh hanya pada satu titik sahaja pada paksi X. Terusnya kita belajar cara melakar graf bagi kes yang kedua, iaitu di mana graf fungsi kuadratiknya tidak bersilang pada paksi X. Ini ialah untuk kes yang di mana fungsi kuadratik tidak boleh difaktorkan. Tidak boleh difaktorkan. Okey, tidak boleh difaktorkan. Bermaksud ianya tidak bersilang pada paksi X. Okay, caranya adalah sama daripada fungsi yang diberi. Kita kenal pasti dahulu 4 perkara. Bentuk graf untuk A ini oleh kerana depan X-nya, X kuasa 2 positif, jadi grafnya melengkung ke atas. Pintasan Y, kita lihat di sini, pintasan Y ialah nilainya adalah 1. Pintasan X tidak wujud kerana tidak boleh difaktorkan, jadi kita pilih satu titik. Mana-mana titik, katakan pada X sama dengan 1, Fx-nya berapa? Jadi kita kirakan dia, masukkan nilai 1 dalam fungsi 1 kuasa 2 tambah 1 sama dengan 2. Jadi satu titik yang terlibat ialah 1, 2. Dan paksi simetri pula oleh kerana nilai B-nya adalah kosong, nilai B-nya di sini tiada, jadi kosong bahagi 2A jawapannya adalah kosong. Bermaksud paksi simetrinya adalah pada X sama dengan kosong ataupun terletak pada paksi Y. Jadi kita mula lakarkan graf fungsi kuadratik. Ini ialah Fx. Kemudian seterusnya ini ialah paksi X. Okay, memintas pada 1. Kemudian grafnya melengkung ke atas. Okay, di mana paksi simetrinya ada pada X kosong ataupun pada paksi Y. Jadi di tengah-tengah ini melalui 1. Jadi ini grafnya. Dan kita perlu tunjukkan satu titik yang melalui graf ini iaitu titik 1, 2. Ini ialah 1. Ini ialah Fx-nya ialah 2. Jadi koordinat di sini ialah 1, 2. Untuk contoh B, caranya sama. Cuma bezanya di sini. 4 perkara yang kita kena pasti bentuk graf. Oleh kerana nilainya negatif, grafnya melengkung ke bawah. Pintasan paksi Y-nya ialah pada negatif 3. Pintasan X tidak wujud kerana tidak boleh difaktorkan. Kemudian kita pilih satu titik. Mana-mana titik katakan pada X1. Okay, kirakan Fx-nya berapa. Jadi Fx bersamaan dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 3 akan dapat negatif 4. Jadi satu titik yang terlibat yang terletak pada graf ini ialah 1, negatif 4. Untuk paksi simetri pula, oleh kerana nilai B-nya adalah kosong, kalau kita nanti masukkan, kita akan dapat nilai ini adalah bersamaan dengan kosong. Jadi paksi simetrinya adalah terletak pada paksi Y ataupun pada X bersamaan dengan kosong. Jadi kita mula lakarkan graf fungsi kuadratik yang terlibat. Okay, di sini ialah Fx, kemudian ini ialah X. Tandakan pintasan paksi Y pada negatif 3. Grafnya melengkung ke bawah dengan paksi simetrinya adalah pada kosong, X kosong ataupun pada paksi Y. Jadi bermaksud paksi Y itu berada di tengah-tengah. Okay, ini ialah grafnya. Kemudian kita perlu tunjukkan satu titik yang melalui fungsi ini. Garis yang melengkung ini, graf melengkung ini salah satu titiknya ialah pada 1, negatif 4. Jadi kata ini 1, pada X1 pada Y-nya adalah negatif 4. Ini adalah titik koordinatnya di sini pada 1, negatif 4.
Soalan praktiskan diri 1.1D. Soalan pertama, lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Jadi cikgu akan tunjukkan C. Okay, C di sini soalannya f(x) bersamaan dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 40. Jadi untuk kita lakarkan ini, perkara penting yang perlu difahami ialah tandaan di sini x, ini ialah f(x). Yang pertama, grafnya ialah melengkung ke bawah kerana nilai A-nya adalah negatif. Kemudian memintas paksi Y pada 40. Jadi kita tandakan di sini pada paksi Y-nya 40. Kemudian kita perlu tahu di mana ia memintas pada paksi X dengan cara memfaktorkannya. Faktorkan menggunakan kalkulator nilai bersamaan dengan kosong. Jadi kita akan dapat nilai X-nya ada 2 iaitu 1 negatif 4. Dan satu lagi X-nya bersamaan dengan 5. Jadi kita tandakan di sini negatif 4 dan juga 5. Jadi untuk melakarkan graf adalah lebih baik kita tentukan di manakah kedudukan tengahnya. Kedudukan tengahnya ataupun dikenali sebagai paksi simetri ataupun garis simetri dengan cara menggunakan formula negatif B perkan dengan 2A. Dalam kes ini, negatif B-nya ialah 2, perkan dengan 2 didarabkan A-nya ialah negatif 2. Jadi selesaikan, kita akan dapat negatif 2 per negatif 4 bersamaan dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 adalah garis simetrinya. Jadi kita buat anggaran, ini 1 per 2 di sini. 1 per 2. Jadi bermaksud, tengah-tengahnya adalah pada X bersamaan dengan 1 per 2. Ia melalui pintasan Y pada 40, graf melengkung ke bawah dan melalui paksi X pada negatif 4 dan 5. Jadi kita pelokkan, lalu negatif 40, kemudian grafnya agak tinggi sedikit kerana ini tengah-tengahnya. Kemudian lalu 5. Jadi inilah lakaran graf untuk fungsi soalan C. Untuk soalan D, f(x) bersamaan dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 8. Okay, cara yang sama, kita buat lakaran. Okay, paksi X, paksi Y ni ialah ditandakan sebagai fx. Okay, grafnya oleh kerana dia negatif, melengkung ke bawah, pintasan paksi Y-nya pada 8. Jadi kita tandakan pada 8. Kemudian, untuk mengetahui di mana memintas pada paksi X, faktorkan, dengan menggunakan kalkulator, faktorkan fungsi ini, kita akan dapat nilai X-nya ada 2, iaitu X yang pertama, negatif 2 dan satu lagi, X bersamaan dengan 2. Jadi tandakan pada paksi X, negatif 2 dan satu lagi pada 2. Jadi oleh kerana di sini grafnya nilai B-nya adalah kosong, bermaksud paksi simetrinya adalah pada paksi Y ataupun pada X sama dengan kosong. Jadi kita boleh terus lukis graf melengkung ke bawah melalui negatif 1, pintasan Y-nya pada 8 dan juga melalui 2. Jadi di sini inilah dia grafnya untuk soalan D. Soalan yang kedua, cara menjawabnya juga sama. Kita lakarkan. Untuk soalan A, buat lakaran. Di sini ialah fx. Kemudian ini ialah paksi X. Oleh kerana nilai A-nya, iaitu depan X kuasa 2, nilai A-nya positif, bermaksud grafnya melengkung ke atas. Dan bersilang pada paksi Y di 5. Okay, di 5 di sini melengkung ke atas. Kita kenal pasti satu titik yang melalui lengkung ini. Mana-mana titik, katakan pada X sama dengan 1. Jadi kirakan fx-nya berapa? Bersamaan dengan 1 kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6. Jadi titik yang dilalui ialah pada 1, 6. Jadi kita tentukan di sini kedudukan salah satu titiknya ialah pada 1, 6. Okay, soalan B. B teknik juga sama, kita lakarkan paksi X dan juga di sini fx. Grafnya A-nya positif bermaksud melengkung ke atas, bersilang paksi Y pada 1. Pada 1 melengkung ke atas. Jadi satu titik yang dilalui ialah kita pilih mana-mana, katakan pada X sama dengan 1,
Fx-nya bersamaan dengan 2 darab 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi satu titik yang melalui lengkung ini ialah pada 1, 3. Jadi kita tandakan kedudukan 1, 3 pada graf yang terlibat. Okay, soalan C pula sama juga buat paksi X, paksi Y. Paksi X, paksi Y ataupun Fx. Okay, di sini grafnya oleh kerana nilai A-nya negatif bermaksud melengkung ke bawah. Jadi memintas paksi Y pada 2. Okay, di sini grafnya melengkung ke bawah memintas paksi Y pada 2. Jadi salah satu titik yang dilalui dalam graf ini ialah kita tentukan mana-mana sahaja, katakan X sama dengan 1, Fx bersamaan dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 1, iaitu pada 1, 1. Jadi kita tandakan titik 1, 1 pada graf ini. Jadi lengkap jawapan untuk nombor 2. Kita lihat pula contoh soalan bagi standard pembelajaran yang kedua, iaitu cara menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Ini adalah contoh soalannya. Sebuah padang berbentuk segi 4 tepat perlu dipagar dengan dawai pagar. Panjang padang ini ialah 5x tambah 20. Ini ialah panjangnya dan lebarnya x meter. Ungkapkan luas padang ini L dalam sebutan X. Jadi oleh kerana padang ini berbentuk segi 4, jadi luas ni ialah panjang darab lebar. Jadi L bersamaan dengan panjang ataupun kita tulis lebar dahulu. X didarabkan dengan 5X tambah 20. Kemudian ringkaskan lagi, kembangkan. X darab 5X, 5X kuasa 2 tambah X darab 20, 20X. Jadi inilah jawapan untuk A. Untuk B pula, soalan B, diberi luas padang ialah 5,100. Bermaksud di sini 5x kuasa 2 tambah 20x sama dengan 5,100. Jadi daripada sini kita boleh tukar kepada bentuk A. 5x kuasa 2 tambah 20x tolak 5,100 sama dengan kosong. Jadi cari nilai X dengan cara memfaktorkannya. Kita boleh menggunakan kalkulator. Jadi nilai X-nya adalah bersamaan dengan 30. Satu lagi, X-nya bersamaan dengan negatif 34. Jadi dalam kurungan ini kita tuliskan X, terbalikkan tanda 30, positif 30 di sini letakkan negatif 30. Dan di sini X, negatif 34 kita letakkan terbalik positif 34. Jadi ada dua nilai X di sini. Jadi segi logiknya panjang mestilah nilai yang positif. Jadi perlukan penegasan di sini nilai X yang terlibat cuma 30 sahaja. Jadi untuk menjawab, hitung kos memagar padang ini jika kos dawai pagar tersebut ialah RM20 per meter. Jadi kita perlu tahu ukuran perimeter padang ini. Keliling padang ini perimeternya ialah ukur keliling. Bermaksud di sini ialah 5x tambah 20 ada 2. Kita tuliskan 2 darab 5x tambah 20. Ditambahkan dengan x tambah x 2x. Kita kembangkan 10x tambah 40 tambahkan dengan 2x bersamaan dengan cantumkan sebutan serupa 10x tambah 2x 12x tambah 40. Jadi daripada sini kita ganti masukkan nilai x bersamaan dengan 30 ke dalam persamaan ini. Jadi 12 darab 30 tambah 40 akan dapat ukurannya, perimeternya bernilai 400 meter. Jadi kos yang diperlukan ialah oleh kerana 1 meternya RM20, jadi didarabkan dengan 400 meter akan dapat kosnya ialah RM8,000. Jadi inilah jawapan akhir untuk soalan nombor 1B. Soalan yang terakhir melibatkan penyelesaian masalah.
Encik Kamaro memandu keretanya dengan laju purata. Jadi laju purata sini kita ambilkan maklumat. Laju purata ringkasnya kita gunakan simbol L. Laju puratanya ialah 20T tolak 20 km per jam. Kemudian selama. Selama ini merujuk kepada masa iaitu M bersamaan dengan T tolak 3. Okay, di lebuh raya. Jarak yang dilalui oleh Encik Kamaro ialah 225 km. Jadi jarak kita gunakan simbol J, 225 km. Okay, seterusnya, had laju lebuh raya berkenaan ialah 110. Adakah Encik Kamaro mematuhi peraturan had laju lebuh raya? Jadi di sini daripada maklumat yang diberi ini kita perlu tentukan berapakah laju yang dibawa oleh Encik Kamarul. Daripada hubungan daripada formula laju bersamaan dengan jarak bahagi masa. Jadi kita masukkan nilai, gantikan 20 untuk laju 20T tolak 20 bersamaan dengan jaraknya ialah 225 dibahagikan masanya ialah T tolak 3. Daripada sini kita selesaikan, kembangkan darat silang 20T tolak 20 didarabkan dengan T tolak 3 bersamaan dengan 225. Jadi kembangkan akan dapat 20T kuasa 2. 20T darabkan dengan negatif 3, negatif 60T. Negatif 20 darab T, negatif 20T. Negatif 20 darab negatif 3, positif 60 sama dengan 225. Jadi pindahkan semuanya ke sebelah kiri dan kita ringkaskan akan dapat keseluruhannya 20T kuasa 2 tolak 80T. Kemudian 60 ditolakkan dengan 225 akan dapat negatif 165 sama dengan 0. Jadi menggunakan kalkulator, letakkan tanda kurungan sama dengan 0. T kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 5.5 ataupun 5.5 ini ialah 51/2 bermaksud 51/2. Ini ialah 51/2. 5/10/11/2. Okey, ini untuk T yang pertama. T yang kedua kita dapat nilainya adalah bersamaan dengan negatif 1.5. Oleh kerana ini bersamaan dengan negatif 1/2 ataupun negatif 3/2. Jadi dalam bentuk, dalam pemfaktoran sebelumnya kita akan tuliskan 2T positif tukar kepada negatif 11. Di sini 2T negatif 3 tukar jadi positif 3. Jadi jawapan yang terlibat ialah kita pilih yang nilai T-nya positif sahaja. Jadi kita pilih buat penegasan di sini T-nya adalah bersamaan dengan 5.5. Jadi daripada sini untuk menentukan adakah Encik Kamaro mematuhi peraturan had laju jalan raya atau tidak, kita ganti masukkan dalam L, kirakan laju yang dibawa oleh Encik Kamaro. Jadi daripada L bersamaan dengan 20T tolak 20. Jadi ganti masukkan nilai T-nya 20, T 5.5 tolak 20. So selesaikan, kita akan dapat 90 unitnya kilometer per jam. Bermaksud Encik Kamaro memandu kurang daripada had laju iaitu 110 km per jam. Jadi ini bermaksud Encik Kamaro mematuhi peraturan jalan raya. Adakah Encik Kamaro mematuhi peraturan jalan raya? Jadi jawapannya adalah ya. Alhamdulillah selesai video bahagian yang keempat. Jumpa lagi dalam video bahagian yang kelima untuk penyelesaian masalah melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik. Teruskan menyokong cikgu, jangan lupa like dan subscribe.